Pulau Pinang, negeri yang terletak di utara semenanjung Malaysia, sudah lama terkenal sebagai negeri pelancongan. Tetapi pada hari ini, Pulau Pinang turut memfokuskan kepada industri agro kerana kepentingannya dalam membekalkan sumber makanan negara. Oleh itu, penggunaan teknologi pintar dan automasi dalam bidang pertanian sangat digalakkan kerana ia mampu meningkatkan produktiviti walaupun dengan keluasan tanaman yang minima. Pematang pauh agropark penanti Pulau Pinang. Mungkin tidak ramai yang tahu bahawa di sini terdapat ladang vanila pintar pertama di Malaysia. Buktinya, ladang ini telah disenaraikan oleh Malaysia Books of Record sebagai ladang vanila pintar pertama di Malaysia dan ia bebas racun perosak. Kawasan seluas 2 ekar ini ditanam dengan 8,000 keratan batang pokok vanila. Vanila merupakan tanaman asli dari Mexico dan kini banyak ditanam di kawasan tropika. Tumbuhan ini berasal dari keluarga orkid yang juga dikenali sebagai Vanilla fragrans. Terdapat 100 jenis spesies vanila tetapi hanya sedikit yang dikenal pasti mempunyai nilai komersial. Antaranya Vanilla planifolia Andrews dan Vanilla tahitensis JW Moore. Okey, Encik Joseph, dekat ladang vanila ni, apa variety vanila yang digunakan? Sekarang kami ada 2 variety, iaitu Vanilla planifolia dan juga tahitensis. Dua-dua ini merupakan jenis yang bernilai lah dalam market yang kita boleh nampak. Pengeluaran vanila dunia adalah sekitar 7,508 metrik tan setahun dengan Indonesia menghasilkan 50% daripada jumlah tersebut dan ia diikuti oleh Madagaskar dan China. Harga pasaran semasa vanila ketika ini mencecah $800 atau RM3,265 manakala harga vanila di pasaran negara bermula dari RM1,400 ke RM2,000 sekilogram mengikut grade. Okey penonton, sekarang saya bersama dengan Encik Ezra. Okey Encik Ezra, adakah tanaman vanila ni memerlukan reka bentuk yang sebegini? Di Malaysia ada banyak-banyak bentuk cara untuk tanam vanila, tapi kami rasa ini ialah satu cara yang bagus bagi vanila untuk tumbuh. Dan di ini punya cara, kami pun ada nampak itu vanila punya pokok dan pokok pun ada social distancing. Jadi di tepi-tepi kalau dia ada fungus infection, dia pun tak akan lompat dari satu ke satu lah. Ladang pintar vanila ini menggunakan teknologi Agrikultur 4.0 meliputi teknologi kebendaan, IoT, kecerdasan buatan, AI dan penggunaan data raya. Penggunaan sistem ini mampu memaksimumkan produktiviti dengan memanipulasi sumber semasa walaupun kekurangan kawasan tanaman. Ini adalah sensor. Apa fungsi sensor ni sebenarnya? Dia lebih kepada itu tanah lah. Dia fokus kepada tanah, iaitu meliputi itu soil fertility dan juga nutrients yang berada di dalam tanah. Kita boleh kawal lah dengan monitor data-data ini dalam sensor ini. Ladang ini menggunakan teknologi sistem penyiraman secara automatik jika keadaan cuaca didapati terlalu panas atau kelembapan tanah terlalu kering. Watering now. Okay, done. Di dalam kami punya itu sistem penyiraman kerana vanila sebagai macam orchid, dia tak perlu banyak punya air, tapi dia punya ambience sangat important. Dia punya suasana sangat penting lah. Maksudnya bila dia punya itu suhu terlalu tinggi atau dia punya humidity tak cukup, kami punya itu sistem penyiraman akan auto activate untuk control ini punya environment. Selain daripada itu, kami pun boleh control bila-bila kami mahu dengan pakai kami punya cellphone. Air merupakan sumber penting kepada setiap ladang. Justeru, sumber air dan penggunaannya perlu dipantau untuk mengelakkan kebocoran yang boleh meningkatkan kos pengeluaran. Ini adalah merupakan kolam tadahan air hujan yang akan digunakan untuk penyiraman di Kairos Farm ini.
Jadi saya nak tanya Encik Joseph, kita tahu yang air hujan ni ada asid, betul? Dan mesti ada kebaikan dan keburukannya sendiri. Salah satu sebab kita gunakan air hujan ni untuk penyiraman sistem di ladang kami sebabkan kalau untuk PPA tu dia banyak klorin juga kan. Dia kalau guna tu tanah air dia rich tapi dia tak banyak segitu sebab kita kena guna banyak. So biasa kalau kita ambil itu air tanah banyak sangat, itu tanah kita akan rosak. So, kalau untuk air hujan ni dia banyak asid dan juga senang untuk bawa fungus. Itu sebab kami ada belah ikan dalam dan juga ada tumbuhan di kolam ini untuk build satu ekosistem sebab kita treat air hujan ni sebelum kita gunakan untuk tanaman kami. Justeru, setiap ladang wajar mempunyai sistem pengumpulan air hujan kerana ia menjimatkan kos dan mengekalkan kesuburan tanah. Penggunaan vermikompos sebagai media tanaman menjadikan ladang sisa sifar dan mesra alam. Kaedah ini menukarkan bahan-bahan buangan organik kepada satu bahan humus dengan menggunakan cacing tanah. Okey penonton, ini adalah cacing yang berfungsi sebagai nutrien di dalam tanah ini yang akan digunakan di ladang vanila. Sekarang kami punya pasukan agak ada 25 orang. Kami punya tim agak muda. We encourage more young people to come in this agropreneur as an agropreneur. So kami punya team agak the age between 21 hingga 35. Buat masa kini, pihak pengurusan ladang juga menjalinkan kerjasama dengan Universiti Sains Malaysia untuk melihat kadar pertumbuhan tanaman vanila. Kami telah memulakan kerjasama penyelidikan dengan Kairos Agriculture pada tahun lepas. Bidang kami sebenarnya adalah bioteknologi tumbuhan. Kami akan buat kultur tisu. Di Malaysia, ramai yang tidak berminat untuk menjalankan vanila. Salah satu sebabnya penghasilan bunga ini mengambil masa yang lama. Tujuan kami membuat kultur tisu ni adalah untuk menghasilkan klon yang terbaik di mana pihak Kairos akan memberikan pokok yang terbaik dari segi performanya, agronomi dia. So kami akan mengambil pokok itu, kami akan buat kultur tisu, kita akan membuat penggandaan, pembiakan dalam mikro, kita panggil mikropropagasi. Kebanyakan ladang tanaman di negara ini sudah mula berani mencuburi bidang agropelancongan bagi memberi nilai tambah kepada ladang mereka. Oleh itu, ladang vanila pintar ini juga tidak terkecuali. Lebih-lebih lagi, vanila yang dihasilkan dari ladang ini sememangnya digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan pelbagai jenis makanan dan minuman yang enak dan lazat. Kini sudah tiba masanya para pengusaha ladang di luar sana berani melabur dan menggunakan teknologi terkini untuk kekal bersaing dalam era perindustrian pertanian 4.0. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu hadapan.